Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan keyakinan terdapat banyak lagi peluang kerjasama untuk mengukuhkan hubungan antara negara Brunei Darussalam dan Australia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengingatkan peluang berada di luar negara menjadi peluang terbuka bagi para pelajar untuk membina diri dan syakhsiah dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan bukannya leka dan lalai. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan keyakinan terdapat banyak lagi peluang kerjasama terutamanya dalam bidang perdagangan dan pelaburan dalam mengukuhkan hubungan yang amat dihargai antara negara Brunei Darussalam dan Australia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah pada majlis santap tengah hari yang dihoskan oleh Her Excellency The Honourable Linda Desu SC VCO, Governor of Victoria yang berlangsung di Government House, Melbourne. Baginda bertitah menzahirkan rasa gembira kerana berada di Australia sekali lagi, khususnya lawatan pertama Baginda ke Melbourne. Dalam titah, Baginda menekankan Melbourne sebagai tempat terletaknya banyak mercu tanda terkenal di Australia serta mempunyai reputasi cemerlang sebagai salah sebuah bandar yang paling sesuai untuk didiami di dunia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Negeri Victoria kerana mengalu-alukan pelajar Brunei yang melanjutkan pelajaran mereka di Australia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat tiba di Melbourne semalam bagi meneruskan keberangkatan negara ke Australia. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Government House dijunjung oleh Her Excellency The Honourable Linda Desu AC VCO, Governor of Victoria dan Mr. Anthony Howard. Baginda seterusnya dijunjung bagi menandatangani buku pelawat. Dalam titah, Baginda menggariskan penerbangan secara langsung antara Bandar Seri Begawan dan Melbourne bukan sahaja memudahkan perjalanan dari negara Brunei Darussalam dan Australia, bahkan ia juga memainkan peranan penting kepada bekalan makanan Brunei, terutamanya semasa berlakunya pandemik COVID-19. Sebelum berangkat, Kebawah Duli Yang Maha Mulia disembah selamat berangkat oleh Her Excellency The Honourable Governor of Victoria dan Mr. Anthony Howard.
Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan peluang berada di luar negara menjadi peluang terbuka bagi para pelajar untuk membina diri dan syakhsiah dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan bukannya leka dan lalai. Apa yang lebih utama, tegas Baginda, para pelajar tidak mengabaikan kewajipan berugama. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengingatkan demikian dalam titah pada majlis bersama penuntut-penuntun serta rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di Australia dan New Zealand. Dalam titah, Baginda merafakkan syukur kerana dapat bersama-sama dengan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang sedang berada di Australia, terutama para pelajar, pegawai-pegawai kerajaan yang bertugas di Australia dan mereka yang sedang bercuti bersama keluarga. Pertemuan ini adalah merupakan saat yang dinantikan kerana ianya memberi peluang kepada beta untuk bersemuka dengan penduduk dan rakyat beta, khususnya para pelajar yang sedang mengikuti pengajian mereka di sini. Peluang belajar di luar negara adalah merupakan pengalaman berharga. Oleh itu, gunakanlah peluang ini sebaiknya, semata-mata untuk menimba ilmu dan meningkatkan kemahiran diri. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah menegaskan masa depan sesebuah negara banyak bergantung kepada sumber tenaga manusianya yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi sebagaimana terpahan menjadi matlamat utama Wawasan Brunei 2035. Oleh itu, tegas Baginda, para pelajar di mana sahaja mereka berada adalah memainkan peranan amat penting dalam melakar masa hadapan yang cemerlang. Sehubungan itu, beta ingin mengingatkan kepada para pelajar bahawa berada di luar negara bukanlah untuk leka dan lalai, tetapi ketika inilah peluang terbuka untuk membina diri dan syakhsiah dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat serta juga lebih utama tidak mengabaikan kewajipan beragama seperti sembahyang 5 waktu, membaca Al-Quran dan lain-lain tuntutan amal soleh. Titah Baginda juga memperingatkan para pelajar untuk beramal dengan vaksin ketuhanan yang menjadi perisai untuk menolak mudarat dan musibah. Beta percaya para pelajar menyedari akan cabaran-cabaran dalam pengajian. Dengan bilangan mereka yang kecil, unit atasi pendidikan bersama para pelajar sendiri dan sokongan Kementerian Pendidikan boleh meneroka cara-cara untuk mengatasi cabaran-cabaran ini. Selain daripada meningkatkan kemahiran, pengurusan dan perancangan keuangan, beta percaya para pelajar dapat memartabatkan budaya orang Brunei dan menjunjung tinggi falsafah Melayu Islam Baraja di mana sahaja mereka berada. Selain itu, mereka juga tidak akan ketinggalan untuk beramal dengan vaksin ketuhanan berupa zikir, doa, selawat dan membaca Al-Quran. Kerana ini adalah perisai kita untuk menolak mudarat dan musibah. Pada mengakhiri titah, Baginda mendoakan kesejahteraan para pelajar dan pegawai yang bertugas di Australia.
insya-Allah dengan berkat kecekalan, ketabahan dan ketahanan jati diri, para pelajar akan mampu untuk mengharungi segala cabaran dan bangkit dengan semangat berkobar-kobar untuk berjaya dalam pengajian. Akhirnya, beta dengan tulus ikhlas mendoakan agar semua pelajar dan pegawai-pegawai yang bertugas di sini sentiasa berada dalam aman sejahtera di bawah pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke majlis bersama penuntut-penuntut serta rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di Australia dan New Zealand. Majlis tersebut diadakan di Penghayat Melbourne. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Gary Ramli bin Ibrahim, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia, Dayang Nurul Akimah binti Abdullah Muhammad Masyadi, yang di-Pertua Persatuan Pelajar Negara Brunei Darussalam di Australia dan New Zealand, serta Awang Zulfadli bin Mawardi, yang di-Pertua Persatuan Penuntut Brunei di Melbourne. Baginda dijunjung berangkat bagi majlis santam minum petang bersama perwakilan penuntun serta dijunjung untuk menandatangani lembaran kenangan. Ready? Terima kasih. Majlis dimulakan dengan lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam dan diikuti dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Awang Muhammad Razkan bin Haji Abdul Razak dari University of New South Wales. Manakala intisarinya dibacakan oleh Awang Aiman Baihaqi bin Haji Rusli dari University of Queensland. Hingga 5 surah Al-Qalam pula menjelaskan kepada kita agar mencerminkan kepada ketua atau pemimpin yang memiliki kepribadian yang mulia. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Yang di-Pertua Persatuan Pelajar di Australia dan New Zealand dalam sembah ala-luan antara lainnya menyembahkan setinggi-tinggi menjunjung kasih atas keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang mencerminkan manifestasi sikap pemedulian dan keprihatinan baginda terhadap kesejahteraan penuntun, rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam di Australia dan New Zealand serta memuatkan sembah ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berangkat bercemar duli bersama 467 orang yang terdiri daripada penuntun, rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di Australia dan New Zealand. Majlis yang juga diserikan dengan persembahan tausyih Talal Badru Alaina antara lainnya memberikan peluang keemasan kepada rakyat dan penduduk khasnya yang berada di Australia dan New Zealand untuk berjunjung ziarah dan beramal mesra ke hadapan majlis baginda. Selesai acara-acara di Melbourne, ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudiannya berangkat ke Darwin
bagi meneruskan keberangkatan negara baginda. Bagi para pelajar yang melanjutkan pengajian di luar negara, nilai-nilai Melayu Islam Beraja yang diamalkan menjadikan mereka lebih gigih untuk mempelajari ilmu dan kemahiran agar dapat dimanfaatkan bagi membantu membangun negara selaras dengan wawasan Brunei 2035. Pelajar mesti ada kemahiran berfikir kritikal dan juga mahir dalam bidang berkomunikasi, sama ada berkomunikasi secara bercakap atau menulis, juga mempunyai sifat yang ramah kepada orang lain. Untuk mencapai wawasan 2035, kesemua rakyat termasuknya penuntut-penuntut hendaklah sentiasa gigih, persisten dalam apa saja aktiviti dan projek yang dilakukan. Kemahiran pengalaman saya yang saya dapat dari negara ini, mungkin saya akan dapat membantu dan menolong Brunei sewaktu saya pulang dan tamat pengajian. Kami sebagai pelajar beasiswa akan sentiasa terus berusaha untuk memperbaiki pembangunan Brunei Darussalam dengan yang sesuai dengan wawasan Brunei 2035. Pertandingan akhir khutbah Jumaat salah satu kaedah mempersiapkan jati diri pelajar berfikiran kreatif dalam menyampaikan pembentangan. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Bidang pendidikan dan pertukaran antara rakyat merupakan beberapa perkara yang menjadi kepentingan bersama antara yang dibincangkan semasa Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taim yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara menerima kunjungan hormat daripada Puan Yang Terutama Erma Said Muhammad Al-Khathiri, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara Brunei Darussalam. Semasa kunjungan hormat tersebut, kedua-dua pihak juga merakamkan penghargaan atas hubungan kerjasama yang terjalin dan berharap ia akan sentiasa berkembang dan dapat diperkukuhkan lagi melalui pertukaran lawatan dan kerjasama dalam bidang yang sedia ada dan yang akan datang. Majlis diadakan di bangunan Dewan Majlis. Komitmen dan inisiatif negara Brunei Darussalam melalui pendekatan seluruh kerajaan untuk menyokong usaha memajukan keadilan sosial dan memastikan keadilan di tempat kerja sejajar dengan deklarasi ASEAN mengenai memperkukuh perlindungan sosial dan mematuhi piawaian serta dasar antarabangsa. Ia adalah untuk melindungi hak asasi manusia dan kumpulan yang berisiko tinggi. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menyatakan demikian semasa sesi plenari ketika menghadiri persidangan buruh antarabangsa ILC dan sidang kemuncak Dunia Kerja Social Justice for All sesi ke-111 baru-baru ini di Palais Nation dan Ibu Pejabat Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO Geneva, Switzerland. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman antara lain menyatakan ratifikasi Konvensyen Buruh Paksa 1930 akan mempercepatkan kemajuan dengan ketara ke arah mencapai keadilan sosial selaras dengan aspirasi sidang kemuncak dalam mereformasi dan merungkai ketidakadilan dan ketidaksamaan sosial terutama dalam konflik kerja. Para wakil membincangkan pelbagai isu termasuk peralihan ke arah ekonomi yang mampan dan inklusif,
perantisan berkualiti dan pelindungan pekerja. Juga diadakan mesyuarat Menteri-Menteri Kumpulan Asia Pasifik. Sementara sidang kemuncak dunia kerja memfokuskan kepada kepentingan tindakan yang diselaraskan untuk mempromosikan keadilan sosial. Ia bertujuan membentuk gabungan global untuk keadilan sosial dan menonjolkan peranan keadilan sosial dalam mewujudkan dunia yang mampan dengan meminimumkan jurang ketidaksamaan dalam industri pekerjaan. Pandemik COVID-19 menjadi bukti sains, teknologi dan inovasi penting dalam tindakan dan pemulihan dari krisis. Di sebalik cabaran dari pandemik, sains, teknologi dan inovasi masih menjadi asas perkembangan manusia. Perkara itu antara yang ditekankan oleh setiausaha tetap di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi semasa mesyuarat Jawatankuasa Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN kali ke-83 KOSTI selaku pengurusi kebangsaan KOSTI. Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi menjadi tuan rumah bagi mesyuarat KOSTI ke-83 yang bersidang bermula hari ini. Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Yusof turut menekankan kepentingan dalam mempertingkatkan koordinasi KOSTI serta keperluan untuk meningkatkan akses dan penggunaan dana sains teknologi dan inovasi semasa sesi KOSTI Retreat yang sehari sebelum mesyuarat KOSTI 83. Juga diadakan mesyuarat bersama rakan dialog Jepun yang antara lain membincangkan pertukaran pendapat mengenai inisiatif dan strategi kerjasama di masa depan. Sementara itu, dalam sesi KOSTI Retreat kemarin membincangkan keberkesanan dan hala tuju struktur tabir urus ASEAN STI, mekanisme pembiayaan dan juga bidang tumpuan ASEAN STI sebagai persediaan untuk mesyuarat KOSTI 83. Perkembangan jemaah haji negara di Tanah Suci. Rombongan pegawai pejabat urusan jemaah haji, pentadbiran dan perubatan bersama para pegawai dari syarikat-syarikat pengendali perkhidmatan pakej haji mengadakan perjumpaan bersama Maktab Pusat Operasi 112 dan syarikat Nozoli. Perjumpaan berlangsung di pejabat maktab berkenaan Mekah Al-Mukarramah. Semasa perjumpaan ini, pihak Maktab Pusat Operasi 112 dan syarikat Nozoli menjelaskan hanya jemaah haji dan petugas haji yang berdaftar dalam sistem e-Hajj Nusuk dan pemegang pas sahaja yang dibenarkan masuk ke Masyair, Arafah dan Mina. Selain itu, pihak Maktab juga mendapatkan maklumat dari syarikat-syarikat mengenai perjanjian dengan hotel di Mekah, perjanjian kenderaan bagi perjalanan Mekah ke Masyair dan Mekah ke Jeddah. Bakal jemaah haji negara perlu memanfaatkan peluang berada di Arafah dan Mina untuk meningkatkan amal ibadah bagi mendapatkan haji yang mabrur. Perkara itu antara yang ditekankan semasa ceramah bimbingan yang dikendalikan oleh syarikat At-Taqwa. Deng Hajah Zunainah binti Haji Gunung, Guru Agama Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam di Arab Saudi, dalam ceramahnya juga mengongsikan amalan-amalan yang dilakukan semasa Hari Arafah nanti. At-Taqwa telah bekerjasama dengan pejabat Jabatan Urusan Haji dalam memberi tazkirah dan juga bimbingan kepada jemaah sebagai pengisian serta persiapan untuk ibadah haji nanti. Kaedah pelaksanaan program-program belia di Korea Selatan boleh menjadi panduan untuk diaplikasikan dalam memajukan lagi program-program belia di negara ini. Hasrat tersebut disuarakan oleh para peserta yang mengikuti program pertukaran belia Korea Brunei selama 10 hari sehingga 29 Jun di Seoul, Korea Selatan. Rombongan yang terdiri daripada 12 belia bertolak meninggalkan negara semalam. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dayang Umi Kalthum binti Haji Abdul Karim, pengarah belia dan sukan. Rombongan diketuai oleh Awang Muhammad Ali Noh bin Haji Masri, pemangku pegawai belia dan sukan.
meraih ilmu pengetahuan, berkongsi dari segi kaedah pelaksanaan program-program belia di Korea dan seterusnya melawat prasarana ataupun kemudahan yang terdapat di Korea itu yang mungkin boleh dijadikan sebagai panduan untuk dilaksanakan di Brunei. Untuk mengetahui sedikit sebanyak lagi mengenai Korea, mengenai budaya dan kehidupan orang di sana. Selepas program ini kami akan bertukar pengalaman lah dan idea-idea baru demi membangunkan lagi inisiatif-inisiatif antara belia di antara Korea dan Brunei. Pertandingan akhir khutbah Jumaat sekolah-sekolah menengah senegara antara lain bertujuan mempersiapkan jati diri pelajar untuk berkeyakinan dalam menyampaikan pembentangan serta berfikiran kreatif. Peserta dari Sekolah Menengah Jamilul Alam memenangi pertandingan tersebut. Di tempat kedua dimenangi oleh peserta dari Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui bahagian kegiatan kerohanian Jabatan Pendidikan Kokurikulum. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Julahi bin Muhammad, pemangku pengarah pendidikan Kokurikulum. Dengan keyakinan untuk bertutur di khalayak ramai, pelajar dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi dengan fasih untuk menyampaikan ilmu dan hujah. Bersempena Hari Penderma Darah Sedunia 2023, kempen derma darah mega diadakan secara meluas bagi meningkatkan stok bekalan darah di negara Brunei Darussalam yang mana jumlah penderma darah mencapai 2.9% daripada jumlah penduduk di negara ini. Perangkaan tersebut adalah konsisten sejak 2014 dan selaras dengan seranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. 14 Jun yang lalu kami telah mengutip sebanyak 59 pain darah dan manakala pada 16 Jun kami telah mengutip sebanyak 119 pain darah. Sambutan sangat menggalakkan daripada booking slot melalui aplikasi Bloodcard. Pada hari ini, kempen derma darah secara besar-besaran berjaya mengumpul 137 pain darah. Kempen 3 hari itu memberi kesedaran dan kefahaman kepada orang ramai pendermaan darah adalah sewajarnya dilakukan secara sukarela tanpa memerlukan imbalan atau hadiah. Baru juga 32 kalilah. Selalunya kalau mendengar orang macam orang sakit itu kan, itu yang membuat kita ni macam sedekah kan. Salah satunya untuk bagi yang memerlukan lah dan sekaligus untuk blood regulation sendirilah juga untuk kesihatan. Siri taklimat kesedaran penyelesaian pertikaian alternatif ditujukan kepada penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung. Taklimat yang berakhir hari ini merupakan sebahagian daripada inisiatif komprehensif Pusat Timbang Tara Brunei Darussalam BDSC untuk meningkatkan kesedaran mengenai penyelesaian pertikaian alternatif dan manfaatnya di kesemua daerah. Mekanisme penyelesaian pertikaian alternatif, kaedah yang dapat memudahkan penyelesaian dengan cepat dan kos yang berpatutan antara yang dikongsikan dalam sesi taklimat. Antara yang hadir, yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Taklimat diadakan di rumah kediaman rasmi pegawai daerah Blaid. Para pencari pekerjaan tempatan khususnya graduan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE berpeluang mengetahui peluang-peluang pekerjaan di sektor swasta semasa Pesta Kerjaya IBTE. Lebih 400 jawatan kosong dalam pelbagai bidang ditawarkan oleh lebih 30 buah syarikat. Pesta Kerjaya dirasmikan pagi tadi di IBTE Kampus Mekanikal Tunku. Perasmiannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Noraini binti Haji Muhammad Jamuddin, pemangku Ketua Manpower Planning Employment Council Secretariat MPEC, Jabatan Perdana Menteri. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang pesta seperti klinik CV, taklimat dari agensi yang terlibat dan temuduga terbuka. Pesta Kerjaya IBTE yang diadakan sehingga Khamis ini dibukakan khusus bagi graduan IBTE sebagai usaha membantu graduan mencari pekerjaan.
Sebuah filem aksi tempatan Intikam 2 Wira Budiman akan mula ditayangkan esok. Intikam 2 merupakan kesinambungan dari filem pertama terbitan Marhen Entertainment yang memaparkan mengenai aksi seorang pemuda yang berusaha untuk bertaubat dan menjalani kehidupan yang lebih positif. Tapi yang kedua ni, apabila kejadian yang pertama itu sudah selesai, arah kedua ni ia ditarik balik semula ke dalam kehidupan yang penuh keganasan itu. Sebab apa? Wira Budiman itu ia satu gelaran yang diberikan kepada Watak Azlan di dalam filem yang sebelum ini. Pembuatan filem ini dijayakan oleh 16 kru produksi Marhen Entertainment yang terdiri daripada belia-belia tempatan. Cuba tak kau bagi tahu. Saya berbesar hatilah untuk penonton-penonton di Brunei ini untuk menyokong filem Intikam 2 Wira Budiman ini. Pasal macam yang kita ni tahu, industri filem Brunei ini adalah industri yang masihnya orang membesar, belum lagi kuatlah. Tabung Amanah Pekerja TAP akan meneruskan lagi pemberigaan skim persaraan kebangsaan SPK melalui sesi taklimat kepada para majikan pada 21, 22 dan 26 Jun 2023 di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Para majikan dialu-alukan untuk hadir dan membuat tempahan dengan mengimbas kod QR yang boleh diperoleh melalui laman sesawang www.tap.com.bn atau melalui semua platform media sosial Tabung Amanah Pekerja TAP. Maklumat juga boleh diperoleh melalui laman sesawang TAP. Sebarang pertanyaan hubungi Pusat Panggilan TAP di talian 2382929 semasa waktu bekerja ataupun melalui email. Saingan bola keranjang 2023 Piala UC 1000 sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia diteruskan lagi dengan dua perlawanan semalam. Perlawanan diadakan di gelanggang bola keranjang Batu Bersuran. Pasukan GHK berjersey putih menewaskan Ledox dengan keputusan 44 berbalas 29. Manakala dalam perlawanan kedua, pasukan Iziwe berjersey putih mendominasi permainan apabila mengalahkan pasukan Medics dengan keputusan 106 berbalas 50.